Hai makcik, kita ada buat charity nak bagi bendera free. Nak tak? Besar juga lah bendera dia kan. Makcik nak saya tolong pasangkan? Boleh ke? Boleh. Pasangkan. Okeylah makcik, saya balik dulu ya. Nantilah dulu. Mak Leha ada masak gulai batang pisang tau. Sedap. Mak Leha? Eric. Interview kamu macam mana, Pak? Dah dapat dah Mak Leha. Mau cari lain lagi ni? Tak apalah. Duduk dulu. Bolehlah, saya naklah cuba gulai batang pisang tu. Makcik, saya tak order ni. Free. Tak lagi. Ambil lah belakang. 5 ais pun ada. Free tau. Ambillah dulu. Siapa nak makan aiskrim, ada kat belakang tu. Ya, kat belakang tu ambil lah. Makcik, berapa? RM5. RM5? RM5. Ya betul? Betul lah. Tak percayalah saya. Janganlah percaya. Takkan murah sangat. Hilang kau yang murah salah. Mahal pun salah. Bukan. Maksud saya, kenapa makcik jual murah sangat? Ni, kau tengok Eric budak Sabah tu. Sekurang-kurangnya, dia boleh berjimat sampai dia dapat kerja tetap. Abang-abang delivery tu pula ada duit lebih untuk diorang servis motor. Tengok abang tu. Bolehlah dia menyimpan untuk kegunaan anak dia nanti. Kakak tu Mak Leha yakin mesti mahal pun nak beli buat mak dia. Yang tu terkumpul juga dia kahwin dia. Kita ni bila ada kekurangan, sama-sama kita lebihkan. Bila ada kelebihan, sama-sama kita raikan. Itulah namanya keluarga. Cash ke QR Pay? Assalamualaikum, saya Muhammad Hazwan Aiman bin Mak Rashid akan membincangkan mengenai video yang baru ditayangkan sebentar tadi untuk menjalankan tugasan menganalisis iklan televisyen atau filem Melayu yang berkaitan dengan nilai-nilai peradaban. Kami memilih video yang berjudul Tuntok Merdeka 2022 #Happy Bersama Tuntok. Kami memilih video ini kerana terdapat banyak nilai-nilai murni yang berkaitan dengan peradaban yang harus diamalkan oleh semua masyarakat tanpa mengira umur dan bangsa agar nilai-nilai ini tidak terhapus di zaman. Video ini mengisahkan seorang peniaga kecil bernama Mak Leha yang memiliki kedai makanan. Mak Leha menjual makanan dan minuman dengan harga yang murah serta memberikan minuman dan aiskrim secara percuma kepada pelanggannya. Pada awal video ini, Mak Leha didatangi oleh seorang perempuan Cina yang ingin memberikan bendera Malaysia secara percuma untuk digantung di kedai Mak Leha. Serta sanggup membantu Mak Leha memasang bendera tersebut. Hal ini menunjukkan nilai peradaban pemurah dan tolong-menolong. Kerana perempuan Cina tersebut memberikan bendera Malaysia secara percuma kepada Mak Leha dan rela menolong Mak Leha memasang bendera tersebut di kedainya. Di samping itu, terdapat juga nilai hormat menghormati dalam video ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perempuan Cina yang datang ke kedai Mak Leha bertutur dengan Mak Leha menggunakan intonasi yang lembut dan tidak meninggikan suara. Situasi ini menunjukkan nilai menghormati apabila bertutur dengan orang yang lebih tua. Seterusnya, nilai sopan santun juga dapat diperoleh dari video ini.
Kerana apabila perempuan Cina tersebut ingin mengambil air, terdapat seorang lelaki India yang ingin mengambil air itu pada masa yang sama. Mereka tidak bertelaga untuk mengambil dahulu, tetapi lelaki India tersebut mempelawa perempuan Cina itu untuk mengambil dahulu dengan berkata, "Kau ambillah dulu." Akhir sekali, nilai peradaban terakhir yang boleh kita dapati dari video ini adalah nilai keikhlasan. Mak Leha dengan seikhlas hati menjual makanan dan minuman pada harga yang murah kepada pelanggannya agar mereka boleh memenuhi keperluan hidup mereka. Pada akhir video ini, Mak Leha memberikan kata-kata bermakna yang merangkumi keseluruhan video ini, iaitu kita bila ada kekurangan sama-sama kita lebihkan, bila ada kelebihan sama-sama kita raihkan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ilyazat bin Muhammad Saad. Saya akan mengambil satu nilai peradaban yang terdapat dalam petikan video tersebut, iaitu keikhlasan. Dalam kamus Dewan, keikhlasan bermaksud keadaan atau sifat ikhlas ketulusan hati. Keikhlasan adalah sifat atau perasaan yang muncul dari hati seseorang apabila mereka melakukan sesuatu tanpa ada niat tersembunyi, tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran, dan dengan tulus ikhlas. Keikhlasan adalah nilai penting dalam kehidupan seharian dan hubungan antara manusia. Ia mencerminkan kejujuran, kepercayaan dan integriti seseorang. Dalam konteks agama, keikhlasan juga merupakan asas dalam menjalankan ibadah dan amalan di mana seseorang melakukan perbuatan baik semata-mata kerana kecintaan dan ketaatan kepada Tuhan. Contoh keikhlasan dalam kehidupan seharian termasuklah membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, berkongsi ilmu dan pengalaman dengan niat murni untuk membantu orang lain berkembang dan menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan komitmen. Seterusnya, saya akan mengambil satu contoh peristiwa pada zaman Rasulullah, iaitu peristiwa Amr bin Taghlib. Beliau adalah salah satu sahabat baik Rasulullah SAW yang namanya tercatat dalam deretan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Peristiwa ini menceritakan pada satu hari Rasulullah membagikan harta rampasan perang kepada para sahabat setelah penaklukan Makkah. Namun tidak semua sahabat mendapatkan bahagian, termasuklah Amr bin Taghlib. Orang tidak mendapatkan harta tersebut mencela sikap Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahawa orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian lebih disenangi dan dicintai kerana hati mereka telah diberi Allah dengan kecukupan dan kebaikan. Salah seorang nama yang disebut oleh Rasulullah sebagai contoh iaitu Amr bin Taghlib. Beliau betul-betul ikhlas dalam menangani peperangan tersebut tanpa mengharapkan sebarang balasan. Assalamualaikum, saya Muhammad Akif Afifi akan membentangkan tentang punca keikhlasan terkis dalam peradaban. Faktor yang pertama ialah sifat materialisme seseorang individu. Fokus yang berlebihan pada harta benda dan kekayaan duniawi boleh menyebabkan seseorang itu melupakan nilai-nilai murni dan keikhlasan dalam tindakan mereka. Mereka hanya mengejar kekayaan dunia, tetapi mereka lupa bahawa ganjaran yang akan mereka terima jikalau mereka sentiasa mengamalkan keikhlasan dalam setiap tindakan mereka. Selain itu, tekanan sosial merupakan antara salah satu faktor. Keinginan untuk diterima dan disukai oleh orang lain boleh menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu tindakan dengan tidak ikhlas. Individu tersebut berpura-pura akan berlakon untuk menarik perhatian orang ramai untuk memuji dan menyanjunginya. Di samping itu, faktor yang lain ialah sifat egoisme. Perhatian yang berlebihan kepada kepentingan diri sendiri boleh mengakibatkan seseorang itu mengabaikan kepentingan orang lain dan kehilangan keikhlasan dalam hubungan mereka. Seseorang itu lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain dikala mereka mengkhianati hubungan mereka. Seterusnya, faktor teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial berlebihan dapat menyebabkan seseorang itu lebih mementingkan populariti dan likes daripada keikhlasan dalam tindakan mereka. Pada era globalisasi ini, pengaruh media sosial amat tinggi. Hal ini menyebabkan ramai pengguna media sosial ingin menjadi popular. Akhir sekali, faktor pendidikan dan nilai-nilai masyarakat. Jika masyarakat tidak menekankan kepentingan keikhlasan dan nilai-nilai murni dalam pendidikan dan kehidupan seharian mereka, ini boleh menyebabkan kehilangan keikhlasan dalam peradaban ilmu. Dalam peradaban, ilmu yang diajari akan lebih diberkati Allah Subhanahu Wa Taala jika diajar oleh gurunya dengan keikhlasan hati. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Syarifman Fitri bin Muhammad Asri. Saya ingin menerangkan cara-cara mengatasi masalah hilangnya keikhlasan di dalam peradaban kita sekarang. Yang pertama ialah membuat perancangan kewangan untuk mengurangkan sifat materialisme seorang individu itu. Seseorang individu tersebut perlu membuat perancangan kewangan yang baik dan menguruskan wang dengan bijak. Dengan mempunyai perancangan kewangan yang baik, individu tersebut dapat mengurangkan keinginan untuk membeli benda-benda yang tidak perlu dan mengelakkan daripada terjerumus dalam hutang. Yang kedua ialah cara mengatasi masalah tekanan sosial sehingga terhakisnya keikhlasan. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh seseorang individu itu ialah melakukan refleksi diri. Individu tersebut perlu menemukan dan memahami mengapa dia merasakan tekanan sosial dan bagaimana tekanan tersebut mempengaruhi keikhlasannya. Dengan memahami punca masalah individu tersebut, dapat mencari jalan penyelesaian yang lebih baik. Di samping itu, penyelesaian yang dapat dilakukan ialah membuat keputusan berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Jadi, individu tersebut perlu membuat keputusan berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Yang ketiga ialah cara mengatasi sifat egoisme dalam individu. Penyelesaian yang dapat dilakukan ialah mencari pengalaman baru. Seseorang individu tersebut perlu mencari pengalaman baru yang dapat membuka pandangan dan memperluas pemikiran dengan memahami perspektif orang lain. Individu tersebut dapat mengurangkan kecenderungan egoistik dan mempertahankan keikhlasannya. Okey, untuk isi yang seterusnya ialah cara mengatasi masalah penggunaan teknologi dan media sosial yang berlebihan sehingga terhakisnya keikhlasan dalam peradaban. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan membatasi penggunaan teknologi dan media sosial secara berlebihan. Individu perlu membatasi penggunaan teknologi dan media sosial agar tidak berlebihan. Selain itu, individu dapat menetapkan jadual penggunaan dan membatasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan teknologi dan media sosial. Akhir sekali, kepentingan pendidikan dan nilai masyarakat dalam mengatasi masalah terhakisnya keikhlasan dalam peradaban. Kepentingan pendidikan dan nilai masyarakat ialah dapat meningkatkan kesedaran sosial. Pendidikan dan nilai masyarakat dapat memberikan kesedaran sosial pada individu. Dengan memiliki kesedaran sosial, individu dapat memahami pentingnya keikhlasan dalam peradaban dan berperan aktif dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahir Zahir dan saya akan terangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kita mestilah menerapkan nilai murni dalam kehidupan harian kita sebelum peradaban terhakis dari kehidupan kita. Ini boleh menyebabkan rakyat negara kita menjadi lebih angkuh dan dengan materialisme, dengan membandingkan atau menunjuk kekayaan dengan harta yang banyak di khalayak ramai tanpa rasa segan. Masyarakat juga akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapat pujian atau dikenali oleh ramai atas kebaikan yang telah dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menunjukkan kebaikan yang telah dibuat untuk mendapat perhatian warganet, untuk mendapat pujian dan lebih ramai orang yang berkongsi. Untuk mengelakkan perkara ini menjadi lebih teruk dalam masyarakat negara kita, seharusnya kita mengatasi masalah peradaban yang terhakis ini dengan membuat refleksi diri, mengurangkan media sosial, memperluaskan pemikiran dengan menambah ilmu di dalam diri dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mendedahkan betapa pentingnya nilai murni diterapkan dalam kehidupan harian kita untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni tanpa mengira dari suku, kaum, agama dan juga bangsa. Itu saja dari saya, Muhammad Zahir Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.